Coach Amin. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Okey, untuk hari ini saya mau kenal, saya Muhammad Amin. Okey, yang akan ajar untuk hari ini. Cara untuk menggunakan MT4 di phone dan juga di laptop. Dan dalam masa sama kita akan kita akan belajar untuk login di Profito dengan asas-asas dia lah, untuk step by step kita akan tunjuk. So untuk sebelum kita pergi ke MT4, saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak login dekat kita punya kabinet Profito. So dekat sini ada tak siapa-siapa yang tak tahu guna lagi Profito punya login ni macam mana? Boleh cakap ataupun chat pun boleh. Saya nak tahu dulu. Okey. So saya akan tunjuklah. Sekarang semua nampak kan dekat skrin yang ada ni, Profito punya login. Semua nampak Nampak. Okey, baik. Nampak. Okey, yang first sekali saya akan tunjuk selepas kita login, kita akan belajar dalam ni cara macam mana kita nak transfer, macam mana kita nak withdraw dan macam mana kita nak buka account. So kat sini saya akan tunjuklah cara-cara yang first macam mana. Okey, kat sini saya akan login. Saya akan pakai ID ni, masukkan email dan juga password kita lah. Okey, kat sini yang kita nampak, kita ada wallet account dan juga live account. Okey. Macam mana cara untuk kita nak buka account untuk kali pertama dalam kita punya broker ni? Setengah orang dia tak tahu kegunaan juga. Kadang-kadang dalam kita punya broker ni, dia tanya kat sini ke tempat kita untuk nak berdagang, kat sini ke, macam mana proses dia semua. So kita ada cara-cara dia, saya akan tunjuklah. Okey, cara untuk kita buka account, nampak di bahagian tepi ni, bahagian kiri ni, kita ada account, kita ada fund, kita ada profile, download dan economy calendar. Okey, untuk yang permulaan kita nak buka account, kita pergi di bahagian account, di bahagian menu ni, kita pilih account mana yang kita nak buka lah. Contoh saya tunjuk, kita akan buka account demo account. Kita klik kepada demo account ni. Okey, kat sini kita akan pilih account mana yang kita nak. Kita ada dekat sini account Scene demo, ECN demo dan standard demo. Selalu kita akan guna standard demo lah. Kita klik pada sini. Dan leverage selalu kita akan guna yang paling sesuai. Kita akan pakai 1/500. Nak tanya sikit lah. Ya? Apa beza 3 tu? 3? 3 type. Standard demo, sane. Okey. Saya tunjuk Okey, account scene demo ni kita buka, dia harga dia tak sama seperti standard account. Maksudnya kalau kita deposit sebanyak $100 untuk send account, $100 ni dia akan bertukar menjadi 10,000 USD. Itu kegunaan dia. Maksudnya account yang masa kita nak berdagang tu, account kita akan menjadi besar lah. Tapi kita berdagang tu, kita masuk walaupun 1 USD untuk kita berdagang, kita entry 1, tapi lot size dia masih kecil. Dia tak sama seperti standard account lah. Macam standard account ni, kita masuk 10 sen, kita akan berdagang 10 sen lah. Itu perbezaan dia lah. Dan ECM pun lebih kurang juga, sama dengan standard.
So selepas tu kita akan tekan continue lah. Kita dah pilih dah. Pastikan semualah, leverage pastikan betul. Currency memang kita pakai USD. Dan dekat ini, kat bawah ni adalah amount berapa yang kita permulaan modal kita nak berapa. Okay, contoh saya pilih kat sini 100 USD. Okay, kita continue. Okay, selepas kita dah continue, kita check balik untuk pengesahan yang terakhir ni. Kalau semua dah complete, kita tekan continue juga. Okay. Okay, selepas kita tekan tu, kita akan dapatlah kita punya ID password. Kita juga dapat kita punya password. Okay, password ni kita boleh pakai dulu. Untuk first time-nya kita kena ikutlah apa yang broker bagi. So nanti kalau kata nak tukar kepada kita punya password sendiri, tak ada masalah, boleh tukar. Setakat ni untuk buka akaun ni semua clear tak? Clear. Clear. Okay, takut lagi satu. Masa kita buka ni macam ada ID dan juga password. Kadang-kadang kita terlupa untuk kita nak login. Kita terkeluar. Lepas tu kita nak masuk balik, kita lupa. Dekat sini kita boleh screenshot ataupun kita boleh check dekat email kita. Setiap kita buat transaksi, semua akan melalui dan dihantar dekat email lah. Boleh check dekat email. Okay, ini bab untuk kita buka akaun lah. Okay, kemudian kita akan pergi kepada cara untuk kita deposit. Okay, contoh pada deposit. Kita buka kepada fund, kita cari deposit fund. Okay. Deposit fund, kita ada deposit from ni, kita select. Kita pilih. Di sini kita ada login banking, online banking, Pay dan head to pay. So selalu kita akan pakai yang bawah sekali lah. Untuk permulaan untuk kita deposit ni, kita tak boleh direct masuk kepada kita punya standard live account kita. Selalu orang akan keliru lah. Bila nak masuk dekat situ, semua confused. Sebenarnya kita permulaan untuk deposit, kita harus masukkan duit kita di wallet. So mana-mana untuk kita deposit pun kita perlu masuk dekat wallet dulu. Dari wallet ni kita akan transfer kepada account yang kita nak berdagang tu lah. Okay, kat sini bila kita dah pilih, kita pilih deposit to wallet USD. Wallet kita lah. So dengan pakai kita punya currency NYR dan continue. Okay, selepas tu kita letakkan berapa jumlah yang kita nak berdagang, modal kita lah. Contoh, kita pakaikan modal sebanyak 200 USD. Kita boleh letak sebanyak 860. Okay, di bahagian atas ni berjumlah ringgit lah, di bawah ni dalam angka USD. Lepas tu kita continue macam biasa juga. Okay, ini yang terakhir lah. Okay, sebelum kita nak pakai online bank kita check kan untuk confirmation yang terakhir. Kita pakai online banking, kita nak deposit ke wallet dan berapa jumlah kita, dan kita boleh pilih bank code kita. Siapa-siapa yang ada pakai CMB, Public Bank, Maybank, tak ada masalah. Semua yang ada dekat sini, semua boleh diguna. Okay, contoh kita pilih CMB. So lepas tu kita continue lah. Bila dah continue, dia akan direct masuk ke online banking kita dan dia buat proses untuk kita deposit. So untuk bahagian deposit ni ada yang tak faham lagi tak? Okey, faham. Okey ya? Faham. Okey, bahagian deposit dah selesai. Kita akan pergi kepada withdraw fund. Semua boleh tengok withdraw fund. Okay. Sebelum tu saya tunjuk perbezaan dia. Kita buka account overview kita balik. Kita boleh tengok. Yang tadi kita ada buka bahagian demo account. Kita dah ada lah dekat kita punya
Kita punya depan sekali ni, kita punya desktop ni lah. Ada standard demo. Yang tadi kita buka dengan bermodalkan 100 USD, dia dah masuk dah. Okay. So cara kita nak withdraw tu, contoh di account, demo account ni adalah kita punya live account lah. Contoh lah. Contoh macam mana untuk kita nak withdraw, cara nak withdraw. Adakah daripada demo account ataupun live account ni direct kita withdraw ke bank? Bukan. Kita kena buat cara dia. Kita kena transfer dulu. Kita kena tekan ni bahagian view. Kalau kata semua nampak dari bahagian sini, bahagian view ni. Kita kena klik di sini dulu. Okay. Contoh yang ni adalah account live kita lah. Contoh kita ada 200 USD ni, kita nak transfer ke wallet. Maksudnya cara kita nak withdraw. Okay, kita tekan internal transfer. Semua nampak kan dekat sini? Okay. So, kita tekan internal transfer ni. Kita boleh masukkan berapa jumlah yang kita nak transfer dalam wallet account kita sebelum kita transfer ke bank kita sendirilah. Kita klik kepada wallet kita ni. Okey. Sekejap. Okey. Okey. Kat sini sebab saya tak buka account live. Kiranya dia ada kat sini account wallet saja. Maksudnya yang mana yang dah ada selepas ini, yang nak buat withdraw boleh buat cara macam ni lah. Step dia bahagian ni lah. Masukkan ini di bahagian atas ni adalah account standard kita yang berjumlah 200 USD tadi. Dan kita transfer ke wallet kita. Dan selepas tu kita tekan continue. Kita akan nampak berapa jumlah daripada 200 tu yang kita nak transfer lah. Kita boleh buat masuk. Buat masuk saja. Anda kata nak buat masuk $100. Dan balance dalam standard account tu akan tinggal $100 balik. Sekejap. Okey. So bila kita dah selesai buat tu semua, kita kembalikan ke overview, kita punya account overview. Kita akan lihat selepas kita buat internal transfer tadi, wallet kita yang balance kosong ini akan tinggal 100 USD selepas kita transfer tadi. Maksudnya dekat account live kita akan tinggal 100, dekat wallet account kita akan tinggal 100 juga. Okey. Jadi tinggal 100 dalam wallet inilah yang kita akan withdraw ke bank kita. Kita akan isilah detail-detail kita punya bank, kita boleh masukkan semualah. Sama juga seperti transfer fund. Transfer fund maksudnya kita ada dua account contoh. Satu account kita berjumlah 100 USD. Account yang kedua kita berjumlah 200 USD. Di wallet pun kita boleh pakai juga. Macam internal transfer tadi. Dan kalau kita tak nak guna dekat situ, kita boleh guna transfer fund. Sama juga. Kita masukkan account standard ataupun wallet kita nak transfer ke account yang lain lah. Maksudnya standard sini nak ke standard yang nombor 2. $1 tadi account 1 nak transfer. Nah, account standard yang 200 tu nak bagi jadi 300. Nak grow account bagi besar, contohlah kita boleh buat transfer macam itulah. Okey, dekat transfer, withdraw dan deposit dan buka account tadi semua clear? Ada siapa-siapa yang tak faham tak? Clear. Cantik. Okey. Okey, di bahagian payment detail ni, saya nak terang sikit lah. Payment detail ni, kita nak buat masuk kita punya detail bank.
sebelum kita nak withdraw tu, kita kena completekan di bahagian detail-detail yang diperlukan ni lah. Kita masukkan bank account information withdraw. Kita boleh masukkan semua maklumat bank kita. Bank account, holder name, kita boleh masukkan nama kita lah. So semua yang ada kat sini, address kita, bank address, semua boleh masuk sini dan kita upload saja. Selepas upload, kita tunggu saja sampai di approve lah. So buat sementara sekarang, yang itu semua clear. Okay, untuk yang profile ni semua boleh update macam biasa lah kan. Masa register kita dah buat siap-siap. Jadi buat sementara untuk login di Propito ni dah clear. Dan last sekali, untuk setengah orang dia masih tak tahu lagi Propito, dia confused apa itu kita nak login Propito dan juga kita nak login di MT4 kita, di platform kita. So dia agak keliru. So selepas ni siapa-siapa yang bertanya, kita login, kita cuma ingat kabinet. Maksudnya kita kabinet login, maksudnya kita punya broker. Di atas ni yang kita nampak lah, yang saya bulat ni, bila kita tanya kita login dekat Propito, dekat mana tu? Kita akan login, kita pakai atas nama kabinet Propito. So selepas ni semua akan faham. Oh, login kabinet, data dah nak masuk dekat bahagian ni. Okay? Nak tanya, Boleh. itu ABA code apa? Ya? Dekat bawah email address tu dah ada Swift. Okay. Swift ABA code ni, setiap bank dia ada ABA code sendiri. Contoh saya bagi macam Maybank, saya pun dah tak ingat. Dia ada dalam berapa huruf, MB, lebih kurang lah. Dia ada dalam 6 ke 7 angka macam tu. Ini dia punya code lah. Nanti boleh check. Kita boleh check dalam Google, semua akan ada. MB semua bank akan ada kod tu. Okay? Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, selepas tu dah settle dah bahagian ni, kita akan pergi ke bahagian MT4 lah. Okay, bahagian ni semua clear. Ada soalan lagi tak sebelum saya nak log out? Faham. Faham? Cantik. Ini namakan Brother of Trader. Cara download platform MT4 daripada kabinet. Nak download trader daripada kabinet. Okay. Kita ada dua cara. Cara yang pertama, kita boleh download dekat kita punya Play Store. Kita boleh masuklah, kita tekan MT4, dia akan direct keluar dan kita install macam biasalah. Yang kedua, kita boleh pakai juga dalam kita punya Propito ni, nampak di bahagian kiri, di bahagian bawah yang saya pilih ni, bahagian download. Okay, semua nampak. Kita boleh tekan download dan ikut masing-masing yang pakailah. Kalau kata dia ada pakai telefon, dia nak pakai laptop, di sini semua complete. Kita ada desktop, kita ada Android, iOS, kita ada semua ni lah. So yang mana ada pakai untuk Android, kita cuma download dekat Android dan kita ikut dia punya proses lah. Kita cuma tekan next dan last kali finish. Kita ikut dia punya step by step dia. Ini untuk kita download MT4 kita. Sama juga macam Propito, kita juga ada apps dekat Play Store. Semua boleh masuk dekat Play Store, kita boleh download app kabinet Propito kita. Tak ada masalah, semua boleh buat. Okay, clear tak? Clear. Clear. Sorry, question. So perbezaan yang setengah saya nak terang, perbezaan MT4 dengan MT5. Yang setahu kita, bila kita download dekat broker kita, okay, semua akan direct masuk MT4. Kita takkan masuk MT5 lah.
Okey, perbezaan MT4 dan MT5. MT4 ni lebih senang diguna berbanding dengan MT5. MT5 ni masih baru lagi. Saya pakai ayat masih baru dan juga lama lah. Kalau berbanding dengan MT4, dia dah lebih 10 tahun ke atas. Maksudnya banyak trader dah bukan mula guna, dah guna MT4 ni sebagai platform sendirilah. So untuk perbezaan lagi untuk MT4 dan juga MT5, beza dia dalam MT5 dia ada indikator yang lebih lah, maksudnya yang special sikit. Okey, time frame dia dengan MT4 yang kita guna tak sama. Maksudnya dekat kita punya MT4, kita punya time frame sebanyak 9 time frame bermula daripada month hingga ke 1 minit. Tapi di MT5 kita ada time frame sebanyak 21 time frame. Maksudnya daripada M1, M2, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 30 minit. Banyaklah. Kira ada 21 time frame. Okey, untuk MT4 kita pasang untuk trade forex dan index. Untuk MT5 dia ada bermacam-macam dalam tu. Dia ada future, ada global stock, dia ada ND channel, market dan macam-macam. Dia banyak function lah. Kalau kata siapa yang nak cuba, boleh download dan boleh tengok apa perbezaan dia. Tapi bagi saya, kita fokus, kita guna satu ni je lah. Lebih mudah MT4, lebih senang. Sebab kita dah pernah guna. Okey, yang tu perbezaan dia lah. Okey, saya akan keluar bahagian ni settle. Kita akan pergi dekat MT4. Saya akan terangkan MT4. MT4 ramai yang nak tahu kegunaan di telefon dulu ke dekat laptop? Boleh tak? Telefon. Okay. Kita start daripada laptop dulu lah kot. Saya pun kita start daripada phone. Second. Boleh. Kita pakai laptop. Kan ada soalan di chat kan. Tak maaf kan. Okey. Yang IB tu apa ya? Okey. Okey, kat IB menu ni. IB menu ni dia adalah contoh ibarat macam leader. So bahagian ni kita akan ringkaskan, dia cuma leader, dia akan ini banyak-banyak yang daripada broker yang melantik untuk IB, okey, untuk mencari untuk klien-klien untuk berdagang di broker mereka. Okey, daripada situ tu bahagian IB ni juga akan dapat ada poin-poin dia lah. Yang tu yang bahagian IB ni. Okey. Okay, Sifu, untuk register account IB dia nak kena letak apa ya? Okey, untuk yang bahagian kita ni, untuk bahagian IB tu kita abaikan, kita kosongkan. Okey. Ya. Okey, faham. Terima kasih. Ya. Okey. So, ini adalah platform market. Platform MT4 kita lah. Ni di laptop. Okay. Sama juga kalau kita download dekat telefon, dia akan ada dekat kita punya desktop. Ini juga sama, cuma berbezanya macam yang sedia ada ni, saya direct download dekat Propito. Maksudnya MT4 saya tu melambangkan Propito punya logo.
Okey, setengah yang ada bentuk yang 3 orang tu, yang tengah ada tulis 4 kan kalau kita ada download. Kalau semua ada perasan lah. Jadi yang tu tak ada masalah apa-apa pun. Okey. Untuk kegunaan apa kita punya platform ni, yang pertama sekali kita mesti login selepas kita dah register, kita dah buka account live kita. Bila kita nak masuk dekat sini, yang pertama sekali kita perlu masukkan ID dan juga password yang tadi saya tunjuk, yang kena screenshot ataupun check dekat email. Kita akan masukkan bahagian, nampak di bahagian atas ni, bahagian file. Okey, semua orang boleh tekan bahagian file ni. Okey, ada banyak. Di bahagian login ni ada banyak. Kita nak pilih yang mana satu. So, kita akan pilih login to trade account. Okey, kita klik dekat sini. Okey, kat sini dah keluar dah tempat kita nak login, password kita dan server kita. Okey, yang tadi yang kita kena check dekat email tu, ID dan juga password kita tu kita masukkan dekat sini. Contoh saya masuk kat sini lah. Apa sekian-sekian semua. Dan bahagian bawah ni pastikan semua check dulu sebelum login. Kadang-kadang ada yang tak lepas. Dia buka account demo tapi dia tak tukar dekat Profiter LTD ni, dia tak tukar ke demo account. Maksudnya dekat sini kita kena tukar ke demo account. Baru kita login, baru lepas. Sama juga untuk live account. Kita kena tukar ke server kita ni ke Profiter live. Selepas tu baru kita login. Selepas kita dah login, dia dah masuk, kita boleh check untuk bahagian pertama betul tak akaun kita ni, akaun yang kita nak masuk ni adalah akaun yang betul. Okey, bahagian atas ni tengok ada 985 demo account. Kita boleh check salah satu dia dekat sini. Lepas tu kita boleh tekan dekat sini. Dekat terminal. Ini kita panggil terminal. Kadang-kadang yang orang tak tahu, nak senang kita panggil paper je ataupun bentuk macam kalender. Ikutlah yang mana yang faham tu lebih memudahkan, boleh guna je. Okey, kita panggil terminal. So kita klik dekat sini, kita akan nampak lah contoh yang tadi kita belajar dekat broker, dekat kita punya kabinet. Macam kita login yang contoh 200 USD tadi. Selepas kita dah login dekat platform MT4, kita boleh check jumlah kita. Semuanya akan masuk dekat sini. Okey. Kita nak padam pun boleh dekat sini ataupun kita nak klik balik dekat sini pun boleh. Nak padam, klik dekat terminal ni balik pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Dekat sini yang kita punya time frame kita ada dua dekat sini. Di bahagian kanan sekali, bahagian sini, bahagian kanan. Okey, bahagian sini. Okey. Ini juga adalah time frame kita. Kita boleh guna time frame ni, tak ada masalah. Kita klik je. Kita nak time frame berapa yang kita nak tengok, tak ada masalah. Tapi lebih memudahkan yang sedia ada dekat sini. So kita boleh guna selepas ni dengan cara klik macam ni je. Tak ada masalah. Kalau nak masuk kan, boleh. Okey, selepas tu saya nak tunjuk bila kita mula-mula kita buka pair. Contoh saya cari satu pair yang baru. Bila kita nak check, kita masuk bahagian yang bawah file ni, yang bentuk tambah kala hijau ni, kita cari pair apa yang kita nak. Contoh dekat sini, bila pair kita cari tak ada dalam ni, macam mana kita nak buat? Okay. So salah satu contoh dia,
kita klik ke bawahnya insert ni, bawah ni, bahagian yang bawah ni. Kita boleh klik bahagian kanan dekat mouse kita. Kita boleh tekan simbol. Semua nampak simbol. Okey. Okey, dekat sini dah keluar dah. Dia ada forex market, CFD market dan semua dekat sini kita boleh tekan. Kalau bahagian currency kita cuma tekan di bahagian atas ni. Okey. Kita cari pair mana yang kita nak, yang tak ada dalam list kita tadi tu. Okey, contoh saya ambil NZD Kanada. Kita akan klik klik dekat sini 2 kali. Nak tekan show pun boleh, tak ada masalah. Tekan 2 kali. Dekat yang bentuk S ni, yang dolar ni, dia akan menyala menjadi color gold. Kalau kita tak mau, kita boleh cancelkan balik, kita padamkan balik, kita klik balik. Bagi jadi color kelabu. Jadi warna yang asal balik. Itu kita remove lah. Ibarat macam remove. Okay, bila kita klik, kita nak tadi NZD Kanada, kita pangkah balik. Okay, bahagian ni dia dah ada dah. Bahagian ni dekat bawah sekali dia dah masuk. Okay, kita pergi dekat file yang kita nak check tadi. Kita pergi, kita tengok bawah sekali. Bila apa-apa yang kita add masuk, dia akan duduk di bahagian bawah sekali. Jangan pening dah nak cari yang duduk dekat nombor 2 ke, nombor 4 ke, tak payah. So dia akan ada dekat bawah sekali. Okay. So kita klik. Bila kita klik, lepas tu apa yang kita nak buat? Setengah kita tengok, kenapa chat kita macam ni? Chat kita menjadi asal. Jadi, macam mana kita nak ubah semua ni? Kita nak buat. Yang first kali macam yang tepi, bila kita nak tarik ke tepi tak boleh. Okay, kita cuma tekan dekat sini. Semua nampak di bahagian ni. Ya, saya tunjuk bahagian yang ni, anak panah yang color merah ni. Semua nampak Okay, kita cuma tekan kat sini saja. Okay, jarak tu dia dah ada dah. Dia dah ada space dah dekat sini. Maksudnya, kita dah boleh dah. nak gerak-gerak tu tak ada masalah. Kita boleh nampak lah kawasan ni. Kadang bila terlalu rapat, kita dah nak tengok ke tepi dah tak boleh. Dia agak gangguan jugalah. Bila dah jadi macam ni, tak ada masalah. Ini untuk kegunaan yang arrow ni lah. Bila arrow-nya sebelah dia pula, contoh bila kita nak tengok yang sebelum ni, bila kita tarik tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dekat sini kita tak tekan. Kalau kita tekan, dia direct akan automatik ke depan balik. Buat ke depan balik. Walaupun kita pergi sejauh mana pun, kadang-kadang setengah orang nak cepat, bila buat macam ni, nak cepat, kita cuma tekan macam ni saja, sekali je. Okay, dia terus ke depan. So yang bahagian yang saya tunjuk ini, okay, bahagian ni, okay, ini boleh kita abaikan je. Kita tekan, kita biar je, tak ada masalah. Yang bahagian tepi ni je, kita boleh tutup dan buka. Sekejap. Okey. Okey, selepas tu, ini adalah selepas kita dah buat dah arrow tu, kita dah ambil dah, kita ada space, dah siap semua. Lepas tu kita tengok dekat sini, bahagian apa ni? Banyak-banyak ni, apa kegunaan dia? Adakah saja-saja ada letak dekat situ? Bahagian ni semua. Dia ada macam-macam. So ikut keselesaan kita yang nak guna macam mana. Kalau nampak terlalu semak, kita boleh delete. Kalau benda tu keperluan untuk kita boleh guna. Kalau kita nak tambah lagi, kita boleh tambah lagi masuk. Contoh saya tunjuk,
kita klik kanan dekat mouse kita, tetapi bahagian bawah sekali kita klik. Okey, dekat sini dia keluar semua apa yang kita nak gunalah. Kalau kata duduk saja-saja, saya galakkan, saya sarankan untuk semua untuk permulaan ni, untuk nak trade, pastikan gunakan akaun demo, dan dalam ni semua boleh guna untuk nak belajar, tak ada masalah. Add je masuk, insert je masuk, tak ada masalah. Berapa banyak yang kita mau, bila benda tu tak keperluan untuk kita boleh delete. Kita boleh buang macam biasa. Okay, kita boleh gunalah macam ini untuk apa. Okay, ini untuk apa. Okay. Benda-benda ni semua kita akan belajar kemudian lah. Okay, saya tunjuk saja apa function-function yang ada semua ni lah. Okay. Okay, selepas tu, apa yang kita nak buat? Lepas kita dah tahu dah ini salah satu apa semua kan. Step-step selepas tu. Okay. Step untuk saya lah. Saya akan tukarkan dulu warna kesukaan saya lah. Warna yang saya nak guna. Cara untuk kita kita tukar, kita edit lah. Okay, market. Setengah kita tengok market. Orang ni colour link, orang tu colour link. Kan? Apa perbezaan dia? Yang tu tak ada perbezaan apa-apa. Yang tu hanya keselesaan diri masing-masing. Kalau dia suka colour tu dan dia faham colour tu, tak ada masalah. Dia boleh guna. Yang tu atas individu masing-masing. Okey, dekat sini kita tunjuk macam mana cara untuk kita tukar warna dalam chat kita. Okey, kita klik kanan pada chat ni, tak kisah mana-mana pun. Kita klik bahagian kanan, kita nampak bahagian bawah sekali. Okey, properties ni kita boleh tekan. Okey. Bila kita tekan, dia akan keluar dah semua yang detail-detail yang color ni lah. Okey, bahagian color. Okey, bahagian background ni yang kita nampak bahagian hitam ni. Okey, bahagian yang belakang ni lah. So, anda kata kita nak tukar ke warna putih. Okey, sebelum kita nak tekan OK, dekat sini kita boleh tengok dulu. Dia akan tunjuk lah. Sebelum kita tukar, kalau kata tak OK, kita tak payah tekan OK lagi. Kita direct boleh tukar color link. Okey, contoh kita kekalkan warna hitam. Okey, foreground ni adalah, nampak? Nombor-nombor yang belah kanan kita ni. Dan di bawah time ni dan juga ada date. Ini adalah foreground. Contoh saya tukar warna, kita ambil warna merah. Okey, color color gold ni. Dark orange. Okey, nampak tak? Dekat dalam ni dia dah bertukar warna dark orange. Okey. Tapi semua boleh asal boleh pakai je warna putih. Putih yang paling sesuai lah. Kalau kata ada yang siapa-siapa yang nak pakai color-color yang nampak meriah sikit dan senang bagi dia, boleh je guna. Tapi saya sarankan guna warna putih lebih selesa. Okey, grid ni adalah, nampak di belakang ni adalah kotak-kotak yang di belakang ni. Boleh juga tukar. Tak mau tukar pun tak ada masalah. Okey. Yang bar up ni. Apa perbezaan bull candle dengan bar up ni? Bar up ni yang mana? Okey, bar up ni adalah candle yang sedang menaik. Itu kita panggil bar up. Okey. Yang kita sedia nampak ni adalah color hitam. Nampak? Yang color hijau ni, body dia duduk dalam tu. Yang tu adalah bar up. Okey, kita boleh kekalkan warna hijau sebab kita nak guna pun untuk bullish warna hijau. So kita biarkan warna hijau. Tapi seterusnya kepada bar down. Bar down ni adalah yang menurun. Maksudnya bar ni senanglah cakap, ni yang lidi-lidi ni yang kita nampak ni, macam batang-batang ni. Ini yang panggil bar up ataupun bar down.
Okey, background ni kita tukar. Kita tak boleh bagi warna yang sama. Nanti kita tak tahu yang mana satu bullish dan mana satu bearish. Kita tak perasan. Yang mana satu menaik, menurun. Sebab color yang sama kita tukar. Contoh color merah. Okey, bull candle ni yang senang naik, kita tukar warna hijau. Dan bear candle, bear candle adalah candle yang sedang menurun. Kita tukar warna merah. Okey, kita dah nampak dah dalam ni. Okey, perbezaan ni pada asal yang sekarang kita dah buat. Okey, dia dah tukar warna dia siap-siap. Okey, line graph ni semua tak ada masalah. Nak tukar pun boleh, tak mau pun boleh. Nanti saya tunjuklah selepas complete ni apa itu line graph. Okey, volume yang nampak dalam ni lah yang kalau hijau ni. Okey. As line dengan stock level, harganya sedang berjalan. As line. Okey, kita tekan okey. Okey, kita nampak tak? Sebelum dengan selepas yang kita tukar tadi. Okey. Okey, macam mana kita nak kekalkan warna ni? Bila kita pergi ke pen yang lain, dia akan keluar yang asal balik. Contoh saya cari USD Japan. Okey. Dia warna ni setiap kali kita masuk, bila kita tak save, dia akan keluar macam ni. Setiap kali kita nak balik color kita setiap kali kita kena buat banyak kali. Tapi ada cara dia. Kita dah siap complete warna yang kita mau, kita boleh save. Okey. Kita save di bahagian atas ni. Nampak je kalender ni. Kita boleh tekan dekat sini. Kita klik, kita tekan save template. Okey. Save template. Contoh saya pakai saya bubuh chart je lah. Okey, chart. Saya tekan. Okey. Kita pergi dekat yang pair, yang chart yang asal balik. Cara yang mudah untuk kita tukar warna yang kita dah set tadi. Kita pergi bahagian yang template ni. Kita dah save dah tadi. Kita cari balik je. Chart. Ya, okey. Kita nampak bahagian sini ada chart. Kita cuma tekan chart sahaja. So, dia akan keluar apa yang kita dah setting tadi. Okey, clear tak setakat ni? Clear. Okey. Okey, lepas dah kita dah dah setting kita punya warna. Sekejap Okey. Kita dah setting kita punya warna. Dekat sini ada satu lagi. Nampak bahagian grid ni? Kalau setengah orang dia nak pakai pun boleh. Kalau kata dia nak delete pun boleh. Yang belakang-belakang yang kotak ni. Mungkin memberi gangguan kepada dia. Tapi benda yang grid ni semuanya ada sebab lah. Semua ada kegunaan dia. Ikut masing-masing lah. Setengah orang dia nak, dia boleh tekan sini. Dan belakang akan kosong. Okay, background kita akan nampak hitam saja. Boleh guna juga. Okey. Okey, lepas tu kita dah dapat dah warna yang kita mau. Okey. Kita dah nak cari pair yang untuk kita berdagang. Okey. Tapi kita nak masuk kan. Apa lagi benda yang perlu kita masuk? Okey, sekejap . Okey, masuk dekat siapa tanya tadi? Masuk dekat Propito tu pun dah boleh lah.
dia direct akan keluar dekat desktop. Klik kat desktop dan dia terus masuk macam ni. Dan kita dah mula start, boleh buat je. Macam mana yang kita belajar untuk hari ni. Kita boleh setting. Kita boleh buat add pair mana yang kita mau. Siap-siap. Okey, untuk yang bahagian pair tu saya nak terang sikit. Kadang-kadang ada yang cari tak jumpa. Ada yang keliru. Kan? Dia kadang-kadang ada benda yang kita tak add masuk. Kadang-kadang kita add tapi kita tak perasan. Pasti kita check yang betul. Dan di bahagian bawah ni, nampak bahagian bawah ni, yang ada 4 pair ni. Okey, pilih siap-siap pair yang kesukaan masing-masing, yang selesa. Boleh yang letak dekat sini. So selepas ni, boleh saja sedia guna. Tak payah masuk dah dekat sini nak cari satu-satu. Maksudnya kalau kata kita mau selepas ni, kita nak, kita just klik je. Nah, kita nak pair yang mana. Lebih memudahkan kita lah. Yang tu boleh guna juga. Okey. Dekat sini ada banyak lagi. Kalau terang untuk hari ni mungkin makan masa sikit lah. Okey, kat sini saya ringkaskan. Okey. Kadang-kadang kita tengok banyak trader-trader masukkan macam-macam dalam chat. Apa kegunaan dia. Tapi setiap kegunaan tu saya tak ceritalah sampai semua. Saya mungkin kita akan sambung 2-3 jam lagi lah. Tapi cara dia untuk kita nak add masuk saja. Okey, dekat bahagian ni kita ada 2. Kita ada di bahagian tambah ni. Yang last ni, 3 yang terakhir ni kita klik. Okey, dekat sini kita boleh pilih lah. Apa yang kita nak. Dia kata apa semua. Okay, dekat sini pun boleh. Di bahagian kiri ni, nampak yang ada bintang ni, kali kuning ni, kita pun boleh tekan dekat sini. Okay, kat sini semua ada. Kita nak trend, nak volume ke, apa-apa saja kan. Kita boleh klik dekat situ. Gerak chart atas bawah boleh ke? Gerak chart atas bawah. Maksudnya? Macam ni. Itu kiri kanan boleh, atas bawah macam mana? Okey, atas bawah ni kita pergi di bahagian yang ada nombor ni, ada price ni, bahagian price ni, kita just tolak. Kalau kita nak benda tu nak ke bawah, kita just tolak. Macam ni. Macam tu saja. Tapi bentuk pada kita punya candlestick ni akan lebih kecil lah. Boleh kalau nak tengok tu, boleh. Okey, macam lagi satu, di bahagian atas ni, saya akan terang sedikit lagi. Okey, kat sini kita boleh kecilkan. Paling kecil kita boleh kecilkan. Okey. Kita boleh tengoklah. Seluruh ni, yang paling terdekat ni. Kalau kita nak zoom, kita boleh je zoom sampai paling besar. Okey, ni kegunaan dia lah. Okey, di bahagian tepi ni, yang kita setting color tadi, yang kata ada line graph tadi, itu adalah dekat line chart. Maksudnya dekat sini kita ada 3 kegunaan untuk bentuk chart. Okey. Dekat sini kita ada line chart, tapi kebanyakan orang semua pakai candlestick yang tengah ni. Okey. Yang line chart ni tadi yang color merah. Bila kita pergi dekat sini, kita tengok. Okey, line color merah. Kalau kita nak tukar color hijau, tak ada masalah. Boleh tukar saja. Okey, selepas kita tukar tu, pastikan kita save balik dekat template kita. Macam mana kita save tadi kali pertama, kita save je kali kedua yang sama juga. Kita pergi dekat chart kita yang tadi, kita save juga. Okey. Yes saja. So, bila kita guna selepas ni, dia akan continue apa yang kita new update tadi. Okey, yang last kali adalah bar chart. Okey, bar chart ni kita jarang guna. Kita jarang sekali guna dan mana-mana broker pun jarang guna. Tapi di Jepun ada setengah individu menggunakan bar chart. Okey, so saya sarankan yang lebih mudah kita gunakan candlestick.
Sebab apa candlestick ni berbeza dengan line chart. Okay, line chart ni bila kita buka, kita tengok dia ambil body saja. Maksudnya daripada body ini dia ambil. So mana yang batang-batang ni? Batang ni dulu pun saya sendirilah. Saya panggil lidi, saya panggil batang, macam-macam. Tapi nama sebenarnya adalah shadow. So selepas ni semua orang bila kata shadow, pastikan semua orang kena tahu dah lah apa itu shadow. Okay, bila kita tekan line chart tu balik, kita tengok semua line chart ni dia ambil body sahaja. Dia tak ambil daripada shadow. Okay, kita tengok bahagian sini ya, saya tunjuk. Okay, bahagian sini. Bila kita buka, dia ada je. Dia punya shadow. Okay, bila kita tutup balik, kita buat lagi dekat mana-mana. Contoh dekat sini. Okay, kita nampak. Sini body saja. Ini semua menunjukkan body saja. Bila kita buka balik kepada candlestick kita akan nampak dekat shadow ni ada dia punya shadow dalam ni. Okay, sebab apa kita gunakan candlestick? Sebab dalam shadow ni, bila kita ikut time frame yang besar, dalam shadow ni adalah ada candle-candle yang lain. Boleh saya tunjuk contoh sedikit? Tak ada masalah. Okay, contoh kita pergi ke shadow ni saja. Okay. Kita nak tengok apa perbezaan line chart dengan candlestick. Kenapa tak boleh pakai line chart saja? Gambar candlestick ni paling memudahkan kita sebab apa? Bila kita pergi ke time frame yang lebih kecil, okay, macam ni dia masih tak ada lagi lah. Kita turun lagi ke time frame yang lebih kecil. Okay, dekat sini kita dah start mula boleh nampak. Dalam kawasan ni masih ada shadow yang lain. So kita pergi time frame yang lebih kecil. Okay. Dekat sini kita boleh nampak. Daripada 1 atau 2 candle dah menjadi 4 candle di dalam shadow yang kita masukkan tadi. Okay. So setiap yang time frame ni okay, sekejap. Okay. Okay, benda ni nanti saya akan terang lagi lah setiap time frame ni. Saya beritahu cara nak gunanya, semua beritahu lah. Ini monthly, setiap candle mewakili untuk 1 bulan, 1 minggu. Candle yang tutup ni setiap 1 minggu dan ke bawah lah H4, H1 dan seterusnya. Ini untuk laptop. Okay. Selepas ni saya akan tunjuk cara kita nak pakai MT4 melalui telefon. Sebab kita pun masa dah tak cukup banyak. Mungkin lagi saya tak sempat nak tunjuk. So saya akan tunjuk dekat telefon. Okay. Untuk last kali, saya nak tunjuk dekat kegunaan platform dekat kita punya laptop ni. Macam mana kita nak new order, kita nak masuk order ni macam mana? Dekat mana bahagian dia? Okay. So cara dia mudah saja. Saya akan tunjuk first punya cara. Okay. Nampak di bahagian sini. Okay. Sebelum kita masuk new order ni, pastikan pair mana yang kita nak masuk tu adalah betul. Okay. Contoh kita ambil USD JPY ni adalah pair yang kita nak berdagang tu. Okay. Kita klik. Ni saya tunjuk ringkas sajalah. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi untuk bab ni lagi. Okay. So kita tekan untuk new order. Kita dah tengok dah market nak ke mana, apa yang market buat dan kita nak ambil position untuk kita buy ataupun sell. Kita nak buka order ni. Kita buka, tekan new order. Okay. Okay, dekat sini dia keluar simbol, volume, stop loss dan lain-lain lagi lah. So kita fokus pada simbol. Kita check lagi sekali, pastikan pair yang kita nak tadi adalah USD JPY.
jangan tersilap tertekan USD, Kanada, apa-apa yang lain, dia akan automatic tukar ke market yang lain, pair yang lain. So pastikan kita cari USD JPY. Okey, untuk bahagian volume ni, setiap kali kalau kita mula berdagang, kita dah guna 5 sen, automatic selepas ni bila kita tekan lagi, dia automatic akan keluar 5 sen. Jangan terus tertekan buy atau sell. Kita pastikan kita check dulu. Kalau benda tu nak kurang, kita kurangkan. Okey. So bila kita dah config, kita cari 0.01, yang tu adalah lot size kita untuk kita entry. Tetapi ke stop loss. Stop loss ni adalah untuk kita set berapa kerugian kita yang kita mau. Kita boleh set dekat sini lah. Contoh saya padam balik sini. Saya buat je lah. Okey, sini 0.12. Okey, kita masuk balik. Kita buat dekat sini 0.0107. Yang color biru ni 917. Ini adalah stop loss kita. Kita nak ambil position untuk buy. Ini mengatakan bila harga tu menurun, kena kita punya stop loss, dia akan automatic tutup kita punya kerugian tu secara automatic lah. So take profit kita nak dekat mana? Kita bubuh saja berapa pip yang kita nak. Contoh 111. Okey, di bahagian atas ni lah. Okey, bahagian atas ni dan kita tekan buy. Saya tunjuk direct, tak apa, tak ada masalah. Okey, sebelum tu kat sini ada dua, market dengan pending order. Ini saya akan cerita nanti. Sebab pending order ni adalah bila kita klik, kita nak buat kita punya buy limit, apa itu buy limit, sell limit. Okey, buy stop dan sell stop. Kita boleh nak buat. Kalau sell limit, kita akan tekan pending order. Tapi macam mana cara untuk kita nak direct masuk? Pastikan bahagian type ni ada tulis market. Dan kita direct tekan buy. Contoh lah, saya tunjuk. Okey, kita dah buka dah position kita, iaitu buy. Nampak di bahagian kiri ni, ini adalah instant lah. Instant ni kita direct masuk. Kita bukan buat buy limit ataupun sell limit. Tapi kita buat buy limit dan kita buat stop loss kerugian kita berapa. Dan kita buat siap-siap TP kita, take profit kita. Dekat sini kita nak tahu berapa kita punya jarak untuk kita punya keuntungan dan kerugian. Kerugian kita boleh nampak kat sini, kita letak saja untuk dipakai di laptop. Okey, profit kerugian kita sebanyak $25. Kita masuk dengan 1 sen tadi. Tapi ini nampak banyak sebab apa? Kita masuk dekat time frame besar. Okey, berapa pip perbezaan dia? Bila dia turun 278 pip. Okey, dekat sini nampak dia ada tulis 2783. Tapi sebenarnya hanyalah 278 pip. Okey, di belakang sekali tu kita kena padamkan. Okey, itu nanti bila di hari Jumaat basic kelas kita boleh belajar bab basic daripada cikgu Reza kita. Dia akan terangkan cara pip ni lah. Okey. Okey, itu bahagian new order lah. Kalau lagi satu, saya tunjuk cara yang lebih ringkas untuk kita nak new order. Kita klik dekat bahagian kanan dekat mouse kita ni. Okey. Kita nampak dekat sini one click trading. Okey, kita just tekan saja one click trading. Di bahagian kiri kita yang atas ni, dia automatik dah keluar dah bahagian sell dan juga buy. Okey. Bila kita nak berdagang, kita pastikan pair kita yang sama USD JPY ni. Kita just klik untuk berapa kita punya lot size dan terus kita sell ataupun buy. Boleh saja. Kalau kata nak buy, direct tekan buy. Tak ada masalah. Okey, yang tu bahagian dia. Okey, last sekali bila kita dah buka, pasal bahagian yang untuk buy dan sell ni sangat sensitif. Kadang-kadang kita tertekan, dia boleh automatic dia buka kita punya entry. Kita boleh klik balik di bahagian anak panah yang bahagian kiri ni, yang atas ni, kita tutup balik. Yang tu bahagian dia. So yang tu untuk clear tak untuk yang semua ni. Terus lepas tu kita boleh tengok lah bahagian sini.
bila kita nak close order, contoh kita just tekan yang bahagian pangkah ni je. Dia direct automatic akan tutup kita punya order bahagian tepi ni. Okey, untuk di laptop semua clear tak? Clear. Semua clear berkenaan laptop punya setup? Clear. Okey, selepas tu kita akan last kali kita akan pergi bahagian cara kegunaan MT4 di telefon. Okey, sekejap Kalau ada yang tak faham apa-apa boleh tanya. Okey. So saya akan tunjuk melalui telefon.